So hari ini kita sambung untuk subtopik yang seterusnya iaitu luas seto. Okay. Sebenarnya dalam lesson pertama cikgu pun sudah terangkan. Okay, luas seto. Ada dua rumus. Satu rumus awak sudah belajar semasa kejap. Cikgu cari pen kejap. Okay. Satu kita sudah belajar dalam matematik iaitu ini ya. Okay. Kita sudah belajar dalam matematik dan kita hari ini akan belajar satu rumus baru yang melibatkan kalau sudut itu diberi dalam unit radian. Okay. So sebenarnya benda ini sama jugalah. Dia sebenarnya dicipta daripada ataupun direka daripada rumus yang awak tahu sebelum ini. Okay, contohnya sudut ini theta per 360 kali pi j kuasa 2. Kita tahu dalam matematik apa yang kita belajar, sudut ini mesti dalam unit darjah. Okey, ulang kaji balik. Kalau sekarang cikgu nak ubah kepada unit radian, cikgu kena buat apa? Darjah nak pergi radian. Darab pi per 180 ke darab 180 per pi? Mana satu betul? Pi 180. Okey, pi per 180. Okey? Boleh? So, kalau sekarang cikgu nak buat rumus di mana cikgu tak nak gunakan sudut ini dalam unit darjah, cikgu nak tulis dia dalam unit radian. Okay? Cikgu nak tulis dia dalam unit radian. So maksudnya cikgu kena wakilkan, katakan cikgu wakilkan ini sebab cikgu nak samakan dengan rumus. Okay? So cikgu pakai ini merah lah ya. Ini ungu punya. Okay. So katakan ini yang merah punya. So apa hubung so sekarang kalau cikgu nak melibatkan merah punya tapi yang ada ialah ungu punya. So maksudnya cikgu perlu tadi cikgu terbalik. Cikgu sepatutnya tanya awak macam mana radian nak tukar kepada darjah. Macam mana radian nak tukar kepada darjah? Macam mana radian tukar kepada darjah? Darab 180 per pi. Darab 180 per pi. Okay? So bila sudut ini darab 180 per pi, kamu akan tapak yang ungu punya. Okay. Ungu yang punya. Okay. Alamat. Kamu tak payah sibuk salin nanti cikgu akan save ini sebagai PDF file nanti untuk siapa yang salin lambat punya awak salin kemudian lah ya. Okay. So kita sekarang tukar ini, okay? Kita ada sudut dalam unit darjah. Tapi sebab kita nak wujudkan satu rumus yang gunakan unit radian punya, so cikgu akan gunakan inilah. Cikgu gantikan theta yang dalam warna ungu itu kepada warna merah. So dia akan jadi, okay? Dia akan jadi theta darab 180 per pi. Kita cakap je ya. Kalau cikgu ada ready. Kejap. Kalau cikgu sekarang cikgu pun sudah pening. Kejap. Ya. Okay. So bahagi 360. Okay. Kalau kamu tak nak pening, kita boleh tulis di tepi. Bahagi 360. Ataupun dengan kata lain ialah darab 1 per kali pi j kuasa 2. Cuba kamu ringkaskan. Mana dengan mana boleh potong? Mana dengan mana boleh potong? Halo. Mana dengan mana boleh potong? 180 dengan 360. Okey, so tinggal 2 di bawah ini. Ada lagi? Tak ada lah. Ada. Pi ini satu di bawah, satu di atas. Boleh? Okey, so sekarang sebelah atas kita ada apa? Ini.
So kita dapat theta J kuasa 2. Sebelah bawah, apa lagi nombor di sebelah bawah? Ini saya potong hingga ini. Boleh? 2. Okay. So kalau ini cikgu kalau letak setengah pagi 2 ni cikgu letak di depan. 2 ini cikgu terbalik tulis. Nah, inilah tatanan rumus itu. Boleh? Okay. So dia sebenarnya sama macam panjang lengkuk lah. Kita ada dua rumus yang berlainan. Okay. Dua rumus yang berlainan. Mungkin bagi awak akan rasa okay, ini satu belajar dalam matematik, satu belajar dalam matematik tambahan. Tapi cikgu Lepit katakan ini ialah satu rumus kita pakai bila sudut itu dalam unit darjah. Satu lagi bila sudut itu dalam unit radian. Okay. Dia yang menentukan sudut itu, unit dia yang menentukan. Sekarang saya nak pakai rumus mana? Boleh ya? Okay, balik ke sini. So, singkatan untuk luas seto biasanya orang pakai L lah. Okay. Kalau kamu tak nak atau luas pun tak apa. Okay. Dan bila melibatkan seto, kadang-kadang awak akan nampak ada orang kata seto major, seto minor. Okay. Seto major ialah bila sudut yang dicangkumi itu melebihi 160 lah. Ataupun kalau cikgu lukis satu bulatan besar, awak akan nampak lah. Kalau seto minor ialah yang lebih kecil punya. Boleh ya? Okey, rumus ada dua. Ini cikgu sudah terangkan. Okey, sekarang kita tengok contoh Okey, cikgu mula dulu dengan contoh-contoh di mana cikgu bagi sudut itu dalam unit darjah. Kenapa mula dengan dia? Sebab awak belajar rumus ini lebih awal. Okey, so simple aja So cikgu bagi sudut itu 26 darjah 35 minit. So biasakanlah bila kita nak masuk dalam formula dulu. So macam mana nak ubah kepada darjah? 35 minit macam mana nak ubah kepada darjah? Bagi 60. Okay, bagi 60. Okay. So kalau kamu bagi 60 putus tak? Berapa nilai dia? 35 bagi 60. Tak putus. Okay, tak putus. Boleh, kamu sebenarnya boleh bagi saya lah 26.58 di mana awak pundahkan kepada dua tempat perpuluhan. Tapi boleh juga awak tulis saja dalam bentuk pecahan. Maka kita tak buat round off langsung. Okay? Okay. Tapi kita untuk senang pengiraan kita tak bukan tulis 26.7/12. Kita ubah dia kepada nombor pecahan tak wajar dulu. Kita tulis sebagai 151/12. Okay? Untuk siapa bolehlah itu elakkan buat round off terlalu banyak kali. Kalau kamu tidak faham mana tentang benda ini, pakai ini saja pun tak apa 26.58 ataupun bagi lebih sikit. Sebab lagi banyak you ambil dia lagi tepat. Lagi banyak awak ambil dia lagi tepat. Nak ambil ke sampai 4 tempat perpuluhan ke pun boleh ya. Okey. So sekarang cikgu tanya apakah luas setonya? Jejari pun sudah bagi, tak ada apalah, kita ganti aja So luas seto, cikgu terpakai BI BI ialah A lah, kalau BN kita pakai L sama dengan so sudut kita cikgu tulis 26.5833. Ataupun awak nak tulis pecahan pun boleh Cikgu tulis macam ini supaya kawan yang kurang jelas itu dia lebih senang nampak lah Bagi 360 kali pi. Sekali lagi ingatkan kalau nampak pi, kalau soalan tak sebut pi itu berapa, pakai kalkulator punya. Ataupun tak payah hilangkan pun boleh. Biarkan jawapan nanti ada pi. Pi bukan unit ialah satu nilai. Kalau tidak, gunakan kalkulator punya pi. Kecuali soalan beritahu kita pi sama dengan apa. Jawapan lebih tepat lah Okay, jejari 4 kemudian kuasa 2. Okay, semua orang tekan kalkulator, cikgu nak jawapan. Apakah jawapan kamu? Bagi saya 2 tempat perpuluhan.
3.71. Okey, betul 3.71. Okey. Sebenarnya untuk standard SPM tak payah tulis unit dia Tapi kalau siapa nak tulis unit dia sepatutnya berapa? Ini ialah luas. cm. cm bukan luas. cm panjang jari boleh lah. Kalau luas, cm2. okey, cm2 Macam mana kita tahu itu cm2 bukan m2, kita tengok jejari. Kalau jejari gunakan cm, maka luas kita ialah cm kuasa 2 lah. Okey, kalau jejari kita pakai meter, maka luas sektor kita ialah meter kuasa 2. Okey Tapi kalau kamu tak pasti, boleh tak tulis. Kalau tulis, mesti betul. Okey. Soalan kedua, cikgu bagi luas. Kali ini cikgu sudah bagi luas 10.05, jejari 6, cikgu tanya sudut. Okey, sebab cikgu di atas header tu cikgu tulis dalam dikta darjah. So maksudnya cikgu nak sudut dalam unit darjah lah ya. Kalau soalan hanya kata cari sudut, maka sebenarnya bebas ya. Boleh darjah, boleh radian. Tapi saya letak simbol itu maksudnya cikgu nak jawapan dalam unit darjah So di sini sebab saya nak jawapan dalam unit darjah, lebih senang kita pakai rumus tadi lah. So luas kamu 10.05 sama dengan sudut kita nak cari bagi 360 kali pi j kuasa 2. Okay. So tak kisah kamu nak pakai kalkulator pun boleh, manual buat pun boleh, cikgu nak jawapan. Maksud cikgu pakai kalkulator maksudnya gunakan sheet calculate itulah. Semua orang cuba tekan kalkulator Cikgu takut kamu tekan kalkulator ada masalah nanti. Okey, jawapan pun sekali lagi tak putus, bagilah 2 tempat perpuluhan. 31.99. Okey, 31.99. Okey, so ini ialah sudut kamu. Ya. Okey, soalan seterusnya sama aja Tapi kali ini cikgu bagi sudut, cikgu bagi luas, cikgu tanya jejari. So kita sama jugalah pakailah rumus 12.25 sama dengan sudut 50 bagi 360 kali pi j kuasa 2. Okey, cikgu nak jawapan? Okey, katakan bagi cikgu 2 tempat perpuluhan juga. 5.30. Ya, 5.30. Tak boleh bagi cikgu 5.3 kalau kamu tak pasti cikgu kena tulis 30 ke 3, maka selamat you bagi lebih sikit lah 5.299 ke, tak apa. So sepatutnya 5.30. Tapi jangan lupa bila awak selesaikan ini kena beritahu ini ialah apa? Ini ialah jejari. Tulis J sama dengan Sebab kalau awak tak tulis, awak ingat 12.25 sama dengan 5.30. Boleh Okey, sampai sini ada tak? Sesiapa ada masalah tekan kalkulator tak jadi? Ada orang cakap? Tak ada orang cakap kan? Cikgu sambung tak sempat salin tak apa, nanti cikgu akan bagi PDF file untuk kamu Okey, kita pergi kepada contoh bukan, okey masih ada lagi contoh jadual sama lagi Okey, kali ini cikgu bagi sudut 55 darjah, tapi kalau kamu tengok kali ini sudut cikgu di sebelah kiri sebelah kanan, tapi cikgu tanya luas sektor di sebelah kiri okey. Lepas tu jejari 2.5. So kali ini bolehkah cikgu terus gunakan lagi rumus ini? Boleh ke? Terus guna rumus ini ke ataupun cikgu kena tambah satu langkah dulu?
Ada Tambah langkah. langkah. Okey, tambah satu langkah. Apa yang kita kena cari dulu? Sudut. Ya, sudut Sebab yang dia bagi sini 55 darjah. Tapi kalau kita nak cari kawasan berlorek punya, sudut sepatutnya di sini. So macam mana nak cari sudut ini? 180 tolak 55. Okey. So sudut kita sepatutnya ialah 180 tolak 55 darjah, iaitu 125, betul? Betul je. Okey, 125 Okey, so kita kena ubah ini dulu sekarang baru kita masuk ke dalam rumus. 125 per 360 kali pi jejari berapa? 2.5. Okey, kira boleh dapat jawapan. Okey, kira kejap. Bagi saya 2 tempat perpuluhan. Nampak 82. Okey, betul. 6.82. Di sini kalau cikgu tak tulis A ataupun L di depan tak apa sebab atas sudah tulis. Tapi kalau awak tak pasti awak sentiasa tulislah A pun boleh, L pun boleh sebab A sebenarnya stand for PI lah, area Kalau tulis L pun boleh. Sebab rumus untuk luas sektor ini tak kisah yang awak belajar dalam matematik ataupun awak belajar dalam matematik tambahan, dua-dua tak diberi dua-dua awak kena sepatutnya hafal. Saya mau cek sekejap. Senarai rumus kita. Dua-dua tak diberi. So dua-dua kena hafal. Boleh Okey, untuk contoh seterusnya. So kali ini macam mana nak dapat sudut ini? Tadi kita buat 180 tolak dia. Sekarang 360 tolak dia. 360 tolak 62 darjah 25 minit. Okey. So bagi saya jawapan tapi cikgu tak nak dalam minit sebab dalam minit nanti tak boleh masuk ke dalam formula. Okey. Kamu bagi saya dalam perpuluhan dulu. 360 darjah tolak 62 darjah 25 minit. Jawapannya ialah berapa? Dalam nombor perpuluhan dulu 0.4163. Sorry? 0.4163. Oh, tambah sekali je. Sehingga 360 tolak dia. Buat sampai habis. Oh, okey. Bagi jawapan dulu. Kalau tak erti baru saya terangkan. Maksudnya di sini ada berapa step lah. 25 minit kena ubah kepada darjah. So nanti kita tahulah 62 point berapa. Lepas tu baru 360 tolak dia. $297.5833. Okey, 297.58. So 33 ataupun awak bagi sampai 58 tapi lagi panjang lagi selamat lah. Okey. Kalau siapa nak bagi saya dalam mixed number, nombor bercampur, macam mana awak bagi jawapan? Dia akan tulis 297 7/12. Okey. Kalau tulis dalam pecahan tak wajar, awak akan tulis 3571 per 12. Okey. Boleh Okey. So kita macam biasalah A sama dengan cikgu untuk memudahkan yang paling ramai orang faham punya, cikgu tulis nombor perpuluhan lah. Tapi kalau awak tanya saya, dua ini lebih tepat Bagi 360 kali pi 3.4 kuasa 2. Okey. So kira dua tempat perpuluhan juga cikgu nak. $30.02. 30.02 betul.
Okay. So ada sesiapa nak tanya apa-apa ke yang awak tak faham? Okay. Khasnya inilah ya. Kenapa kena buat 180? Kenapa kena buat 360? Tolak dia. Kenapa tadi 4 contoh sebelum itu tak payah buat kerja itu? Okay. So sebenarnya kalau awak boleh pegang benda ini, tajuk ini sebenarnya tak ada apalah. Boleh kata cikgu sudah habis mengajar pun. Okay. So tajuk ini sebenarnya agak senang ya. Okey, kita pergi kepada contoh B di mana kali ini cikgu melibatkan sudut dalam unit radian. So bila sudut dalam unit radian kita akan gunakan rumus setengah J kuasa 2 theta lah. Sebab itu melibatkan sudut dalam unit radian. Dan rumus ini pastikan awak hafal sebab tidak dipekarkan untuk sukatan kamu. Kalau dulu abang kakak kamu rumus ni ada, mereka pakai je. Tapi untuk kamu kena hafal sendiri ya. Okay. So bila cikgu bagi sudut 0.85 radian, okay, sejari 5 cm. So sebab dia bagi dalam radian, kita akan gunakanlah rumus yang baru belajar ini. So kita masukkan A sama dengan setengah, apakah J kamu? 5. Okey, cikgu nak tanya kamu kalau cikgu nak bubuh kurungan, kuasa 2 letak di dalam kurungan ke di luar kurungan Luar. Di luar sebab tempat yang kita ganti di sini. So dialah yang bubuh kurungan. So kamu nampak kan 2 di luar, kita nak di luar. Bukan kata kenapa cikgu tanya benda ini Ini nombor positif tak ada apa masalah. Kalau nombor negatif, awak salah letak kedudukan 2 ini, kuasa 2 ini, jawapan akan berlainan. So hati-hati sikit sebab tu ni cara tulis Kemudian sudut dia 0.85. Okey, jawapan. $10.625. Okay, 10.625. Kalau dia memang bagi 3 tempat perpuluhan dah putus, tak payah round off langsung lah. Okay, 10.625. Walaupun kalau kamu bagi saya 10.63, cikgu akan kata betul juga. Tapi kalau bagi saya 3 tempat perpuluhan saja, benda itu pun putus, bagi aja ketiga-tiga. Okay, soalan seterusnya. Okay, so main masuk aja kan? Okay. Jom kamu sebut, saya tulis. So apa sepatutnya saya tulis? Luas tahu tak? Tahu. Berapa? 17.1. Okey, 17.1 sama dengan setengah J 6. 6. Okey. Selesaikan. Menu pun boleh, tekan kalkulator pun boleh. $0.95. Okey, 0.95. Okey, khasnya siapa yang pakai kalkulator punya 0.95 ini sebenarnya mewakili apa? Nilai theta kan? Kena tulis theta sama dengan. Jangan pula yang ikut kalkulator tulis X sama dengan kan? Sebab awak tiap-tiap kali pakai X. Tapi bila kita nak tulis, kita kena tengok simbol sebenarnya ialah apa. Contohnya soalan ini ialah theta, kita tulis theta lah. Tak boleh tak tulis tak tulis dikira salah. Khasnya bila kita perlu pindah-pindah tu kena tulis Okey, contoh ketiga. Okey, apakah A kamu? 12.25 sama dengan setengah J, kita tak tahu kan? J kuasa 2. Kemudian sudut kita 1.35. Okey, cikgu nak jawapan. Dua tempat perpuluhan bagi saya. 4.26. 4.26. Okey, macam mana saya nak tulis? Tulis macam ini saja ke? J sama dengan.
Depan kena tulis J sama dengan jangan tiba-tiba tulis X sama dengan di situ. Okay. Ataupun awak tulis jejari sama dengan pun boleh. Okay, next. Sebenarnya kalau kamu tengok contoh saya dalam jadual, ini jadual berapa? Dalam jadual A dengan B tu sebenarnya serupa je. Beza hanya satu unit darjah, satu unit radian, itu saja bezanya. Okay, kali ini, so sudut, kalau tadi pattern macam ini, sekejap. Okay, kalau tadi sudut macam ini, kita ikut pattern tadi ialah buat 180 tolak dia kan? Kali ini, nak buat macam mana? Point per 3. Kita akan buat pi tolak pi per 3. Kenapa pi? Sebab 180 darjah ialah pi radian. Okay? Itu satu cara kita boleh buat. Tapi kalau kamu di antara kamu, cikgu saya tidak tahu 180 darjah itu berapa radian. So macam mana pula? Boleh juga, tak ada masalah. Okay, cikgu tunjuk di... cikgu tunjuk lebih sikit. Bagi cikgu save. Okay. So paling senang memang kita gunakan inilah. Tapi kalau ada di antara kamu, cikgu saya tak boleh faham atau merasa cikgu banyak ni lah hafal, susah. Maka apa yang awak boleh buat? Okay. Cara pertama, okay, kita punya idea macam sebelum inilah. Kalau jenis ini ialah 180 tolak dia. Okay, hanya masalah sekarang sebab ini radian, ini darjah. So kita salah satu ubahlah. Okay? Hanya siapa nak ubah aja. So katakan kamu kata, cikgu saya tak tahulah 180 darjah itu ialah pi radian. Susahlah, banyak benda nak hafal. Maka tak apalah, kita buat 180 darjah. Kita buat 180 darjah tolak. Tapi yang ini maksudnya pi per 3 radian. Saya kena tukar kepada darjah dululah. Pi per 3 radian kalau tukar kepada darjah macam mana? Radian tukar kepada darjah. Halo. Radian tukar kepada darjah. Macam mana? Apa rumus dia? Darab 180 per pi. Okey. So kamu buat benda ini. Atau ini boleh tekan kalkulator, tak payah macam cikgu buat menu. So tahulah 60 darjah. So nanti ini jawapan 120. Okey. Tapi kalau inilah yang awak dapat, bila awak nak pergi cari luas seto, kamu jangan gunakan rumus ini sudahlah Jangan gunakan rumus A sama dengan setengah J kuasa 2 tidak, tak sesuai lah. Sebab ini untuk unit radian. So kita gunakan balik rumus tadi. Kita bagi 360 kali pi J kuasa 2. Sebab kita sudah dapat dalam radian. Dalam unit darjah. Walaupun awal-awalnya dia memang bagi kita dalam unit radian. So buatlah macam ini. Okay. Itu satu cara kita boleh buat lah. Okay. Cara yang paling senang punya ialah awak tahu ini. Kalau awak tahu ini memang cepat. Okay. Awak hanya perlu buat aja. Sekejap. Awak hanya perlu buat saja. A sama dengan setengah J kita 3.5 kuasa 2 pi tolak pi per 3. Ini yang paling senang lah. Hanya macam cikgu kata, kalau tak tahu boleh ubah kepada darjah baru buat. Okey, satu lagi, kalau cikgu saya juga nak unit yang unit radian, tapi saya tak tahu 180 darjah itu berapa radian. Okey, tak apalah, kita pun boleh buat 180 darjah. Kalau nak ubah kepada radian, macam mana? Cara apa? Pi per 180. Pi per 180. So awak dapat pi. So akhirnya awak baliklah ke sini. Lepas tu baru pergilah ke sini. Contohnya pi tolak pi per 3. Dia sebenarnya boleh diringkaskan kan? Ialah berapa? Kalau cikgu minta awak ringkaskan. Pi tolak pi per 3. Cikgu tak nak jawapan dalam nombor perpuluhan. Cikgu nak awak ringkaskan dia saja. Seolah-olah cikgu tanya awak S tolak S per 3. Kalau ringkaskan,
2 pi per 3. 2 pi per 3. Okay. So, terpulanglah Kalau erti ringkaskan. Kalau tak erti, tak payah buat ini pun tak apa Tak erti ringkaskan, tak payah buat ini pun tak apa. Tak ada masalah punya. Sebab macam cikgu kata, dia bukan langkah terakhir kita. Okay, sekarang kita nak kira. Kita nak kira. Okay, cikgu minta orang yang nama daripada Dini sampai Aizuddin. Okay, kamu buat yang warna hitam punya. Tekan kalkulator warna hitam punya. Daripada Aizat sampai Kiasadina, buat yang warna ungu punya. Buat warna ungu punya. Daripada Nazra sampai Syafiqah, buat yang warna merah punya. Kalau tak tahu sendiri yang mana satu, tak apalah. Buatlah mana satu awak suka. Cikgu nak jawapan dalam 2 tempat perpuluhan. Mana-mana satulah. Kalau awak tak tahu cikgu sebenarnya awak dalam senarai yang mana. Okey, jawapan. Warna hitam dulu. Apa jawapan kamu? 10 orang yang atas, 8 orang yang atas ni. Siapa adik tekan, dapat jawapan sebut. Apakah jawapan kamu? 12.83. 12.83. Warna ungu boleh dapat tak? 12.83. Warna ungu boleh dapat jawapan macam ini? 12.83? Boleh. Boleh. Okey, warna merah. Dapat. Tak dapat? Dapat. Dapat Okey. So, kamu tengok tak kisah macam mana awak jalan, tetap itulah jawapan dia. Boleh So, bila awak jawab soalan ini sebenarnya terpulang kepada cara kamu buat tau. Itu sebenarnya nanti bila awak hantar jawapan kepada saya, cikgu tengok bila hantar dalam Google Form macam semua pandai buat aja. Tapi waktu bila cikgu semak buku yang awak hantar selalu ada silap-silap. Kenapa kamu pakat jawapan dulu ke? Cikgu harap kamu tak pakat jawapan kamu buat sendiri. Salah-salah tak apa. Okey? Semalam macam cikgu panggil Eddie, cikgu harap Eddie pun tak rasa apa. Kita nak belajar, Ini bukan exam kan. Kita nak belajar. So kalau awak dapat jawapan tak sama dengan kawan, hantar aja. Hantar saja, nanti bila cikgu kata tolong bagi jawapan, awak bagi saja. Cikgu akan tengok. Kalau seorang saja ada kesalahan ini, cikgu akan rekod peribadi kepada awak. Rekod peribadi kepada awak kata okey inilah kesalahan kamu. Kalau dalam satu kelas ada 5-6 orang salah benda yang sama, cikgu akan terang dalam kelas lah supaya semua orang dapat. Okey. So tak payah tipu saya dengan jawapan yang betul Okey, ada satu lagi. Okey, ini satu lagi. Cikgu nak luas kawasan berlorek itu luas kawasan berlorek itu. So macam biasalah, kalau kamu tengok contoh A sebelum ini, kita akan buat 360 tolak dia kan. So kalau ini, kita akan buat apa yang kena tolak dengan 0.6 pi? 2 pi. 2 pi. Okay. 180 saja ialah 1 pi, 360 2 kali ganda kan. So 2 pi. So kalau kita gunakan rumus, A sama dengan setengah 4.2 kuasa 2. Ini 2 pi tolak 0.6 pi. Macam cikgu cakap lah, kalau awak tahu ringkaskan ini ialah 1/4 pi. Maka boleh juga awak buatlah. Okay, setengah 4.2 kuasa 2, 1/4 pi. Ini pun cikgu terima. Ini pun cikgu terima. Okay. Kalau kamu kata cikgu tak boleh buat dalam unit radian, saya tahu saja unit darjah, boleh juga, tak ada masalah, semua okey punya. Okay. Kita buatlah 360 darjah. Kalau 360 darjah, maksudnya sekarang yang ini kita kena ubahlah. Okay. Kalau radian tukar kepada darjah, radian tukar kepada darjah, Darab 180 per pi. okay. So apa jawapan dia? Apa jawapan dia? 108. 108. Maka kita buatlah 360 tolak 108 iaitu apa?
Berapa? 252. 252. Hanya kalau kamu buat ini sebab dia dalam unit darjah, so kita tak boleh pakai rumus yang kita belajar pagi inilah. Kita kena pakai yang awak belajar semasa matematik lah ya. So A sama dengan 252 bagi 360 kali pi kemudian jejari kuasa 2. Okey, sekarang kita tukar-tukar sikit. Okey, orang yang Dini sampai Aizuddin tekan yang warna ungu punya, warna ungu punya. Okey, Aizat sampai Kiasadina yang merah punya. Okey. Nazra sampai Syafiqah yang hitam punya. Okey, tekan dulu. Bagi saya 2 tempat perpuluhan juga Okey, kita cari kumpulan yang pendek sikit punya. Okey, warna hitam. Apa jawapan kamu? Warna hitam. Belum lagi. Warna hitam. Tadi kumpulan mana yang warna hitam? Cikgu tak ingat sudah. Okey. Apa jawapan kamu? 38.79. 38 79. sorry, point 7 sorry, berapa? Sekali lagi? 79. 39 7. 79. Okey, betul 79. Okey, ini warna hitam punya jawapan. Warna ungu boleh dapat? 38.79. Dapat. Dapat. Merah punya? Baik je. Okey. So tak kisah macam mana kita buat, tetap itulah jawapan dia. Oh, ada lagi contoh. Okey, contoh yang seterusnya. Oh, gabungan pula. Okey. Kita sudah belajar panjang lengkok, kita sudah belajar luas seto, sekarang kita gabung semua. Okey. So di sini kita akan tengok dulu sama sebelum ini. Kita nak pakai rumus. Panjang lengkok ada 2 rumus. Luas seto pun ada 2 rumus. Mana satu nak digunakan sentiasa bergantung kepada sekarang sudut kamu dalam unit apa. Okey, di sini oleh kerana okey, contoh pertama ini, sebenarnya contoh pertama ini terpulang. Kamu boleh pakai dua-dua. Maksudnya untuk contoh pertama, sebenarnya awak boleh gunakan ini dengan ini. Sorry. Okay, boleh. Kamu boleh gunakan ini untuk dapat jawapan. Tapi boleh juga pakai yang atas. Kenapa cikgu pakai atas? Semata-mata sebab rumus atas itu lebih senang banding dengan apa yang kita belajar dalam matematik. Okay, masa cukup. Kalau nanti masa saya sempat habiskan, ada lagi masa, cikgu akan tunjukkan kalau kita pakai ini. Jawapan serupa saja sebenarnya. Okay, tapi kita tengok dulu masa cukup ke tak cukup. Okay, kita pakai yang sedia ada punya dulu. Okay, so kalau kamu tengok soalan ini, kalau cikgu nak tahu apakah luas seto dia, maklumat yang ada ialah jejari dan panjang lengkok. So apa yang awak nampak dia? Cikgu bagi jejari. Jejari di sini. Di sini. Lama. Lari sikit bila saya nak warnakan dia. Okey. Lepas tu cikgu bagi panjang lengkok. Okay. Oh, dia dah nak cikgu tulis. So panjang lengkok di sini pula. So kalau cikgu nak terus mula dengan luas seto boleh tak? Ataupun soalan ini, cikgu sepatutnya mula dengan rumus mana dan cari apa dulu. Kalau kamu tengok, untuk rumus panjang lengkok, S sama dengan C theta, S ada, C ada, theta tak ada. Untuk luas seto, A sama dengan setengah J kuasa 2 theta, satu saja cikgu ada, C. So agaknya bila saya nak jawab soalan ini, saya mula dengan soalan rumus mana? S punya ke luas punya? Panjang lengkok punya ke luas punya? Panjang lengkok je.
Okay, cikgu mula dengan panjang lengkok. Sebab alasan senang saja, sebab kalau kamu tengok panjang lengkok itu ada 3 huruf. S, J, theta. Antara S, J, theta, 2 saya tahu, 1 saya tak tahu. Saya mesti boleh selesai punya. Okay? So untuk cari sudut ini, cikgu akan mula dengan rumus S sama dengan J theta. Cikgu masukkanlah S ialah 4.5, J ialah 6. So dengan ini saya boleh tahu apakah sudut saya. Jawapan? .75 je. Ya, 0.75. So bila saya sudah tahu 0.75, bila saya sudah tahu 0.75, maksudnya sekarang saya sudah tahu ini. So sekarang cikgu boleh gunakan Luaseto sudahlah, sebab Luaseto sekarang adalah A, J dan theta. Tadi saya mula-mula cikgu hanya tahu J. Ada 2 benda tak tahu. Saya tak dapat buatlah kecuali saya nak buat persamaan serentak. Tapi sekarang tak ada masalah lah. Sebab saya sudah ada J, cikgu sudah ada theta, saya boleh cari A. So cikgu main masuk sajalah. So A sama dengan setengah J kita 4.5. Sorry, itu S. J kita 6 saja. J kita 6 kuasa 2. Sudut kita 0.75. Okey, jawapan. $13.5. Okey, 13.5. Ini memang dia putus tak apalah. So boleh bagi saya 1 tempat perpuluhan. Okey. So kalau sekarang saya ada satu soalan, cikgu bagi jejari, cikgu bagi panjang lengkok, cikgu tanya apakah Luaseto? Sebenarnya kamu akan tengok, nak tak nak kena cari sudut dulu baru pergi Luaseto. Sebab kita tidak ada satu rumus direct antara mereka. Maksud saya tak ada satu rumus, dalam dia ada S, ada J. Ada A. Ada panjang lengkok, ada Luaseto dalam satu rumus. So kalau sekarang bagi panjang lengkok, tanya Luaseto, maksudnya tak ada satu rumus. Saya boleh pakai terus dapat jawapan. So di situ saya akan melibatkan kedua-dua rumus lah. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, so contoh yang seterusnya, okey, ini sudut dia. Okey, ini sudut dia. Kejap. Okey, ini sudut dia. Cikgu tanya apa? Kacau. Okey, ini sudut dia. Dan cikgu tanya apakah jejari? Bukan. Okey, cikgu tak bagi jejari, cikgu tak bagi panjang lengkok dan cikgu nak cari. Lepas tu cikgu bagi luas dia. Okey, luas dia. So kalau kamu tengok kali ini, yang untuk soalan ini pasti kalau melibatkan panjang lengkok mesti J theta, kalau melibatkan Luaseto mesti ini. Contoh sebelum ini sebenarnya bergantung kepada awak. Tapi contoh ini mesti pakai ini. Sebab contoh ini kita nampak sudut dalam unit radian. Boleh ya? Kalau contoh pertama tadi sebenarnya bebas. Awak boleh gunakan rumus dalam unit radian punya. Awak juga boleh gunakan rumus dalam unit darjah. Ada masa cikgu tunjuklah. Rasa cukup masa. Okay? So kita pergi contoh ini dulu. Nanti cikgu baru balik ke atas semula. Okay, untuk contoh ini. So cikgu nak tanya kamu untuk jawab soalan ni. Kalau saya perlu tahu sejari, saya perlu tahu panjang lengkok. Agaknya saya kena cari mana satu dulu. Saya akan dapat J dulu ke saya akan dapat S dulu? Idea kamu. J dulu. Kita akan dapat J dulu. Okay. Kalau kita nak dapat J dulu, saya mula dengan rumus apa? S ke A? S. Okay, kita tengok kejap. So maklumat yang ada, okay, maklumat yang ada ialah sudut. Sudut iaitu tempat ini. Okay, apa lagi kita ada? Yang kita ada satu lagi ialah Luaseto. Okay, ialah Luaseto. Luaseto di sini. Okay, awak kata awak nak cari jejari. Dalam rumus S pun ada jejari. Dalam rumus A pun ada jejari. Mana satu sepatutnya saya mula? Sorry, tadi cadangan S ke A? Panjang lengkok ke luas? S dulu. Panjang lengkok.
Kalau awak nak mula dengan rumus panjang lengkok, awak tengok rumus panjang lengkok S sama dengan J theta. S, J, theta. Sekarang antara tiga ini, awak tahu apa? Theta aja kan? Boleh tak awak selesaikan? Tak boleh je. Tak boleh. So, bukan tiap-tiap kali kita akan mula dengan S. Kita akan tengok mana satu rumus kita ada maklumat yang lebih lengkap. Okay? So, untuk contoh kedua ini, awak akan nampak kali ini rumus S sama dengan J theta ini tak lengkap sebenarnya. Kita perlu tahu satu benda. Dua benda tak tahu. Tak boleh selesaikan kecuali awak nak buat persamaan serentak. So, apa yang kita tahu ada maklumat lebih ialah luas kali ini. Okay? A, J, theta. A dan theta tahu. J saja tak tahu. Dan memang tujuan kita nak cari J. So kali ini rumus yang sesuai digunakan yang sebagai langkah pertama kita ialah A. Ialah A. So kita akan buatlah A, kita tahu iaitu kita gunakan rumus A. Rumus A. So kita dapatlah 12.25 sama dengan setengah. J lah kita nak cari. Dan sudut kita 1.35. Okey, apa jawapan dia? Kaki saya 2 tempat perpuluhan juga. 4.26. Ya, 4.26. So, bila kamu sudah tahu jejari kamu ialah 4.26, jejari kamu ialah 4.26, so sekarang kita tak ada masalah lah. Kita boleh pakailah rumus S di mana sudah ada 2 maklumat lah. Kita sudah ada 2 maklumat lah. So, kita masukkan saja S sama dengan J kita 4.26, sudut kita 1.35. So jawapan dua tempat perpuluhan 5.75. 5.75. Okay. Boleh So cikgu ada 5 minit. Cikgu cuba buat ini tapi cikgu mungkin akan cakap cepat sikit lah supaya cikgu sempat bagi contoh ini sampai habis kepada kamu So cikgu akan cepat sikit Okay. Di mana tadi ini punya cikgu kata sebab soalan ini sudut tak tahu lagi. So dan kita pun tak tahu mana satu dia nak tanya dulu. So sebenarnya bebas untuk kamu nak pakai rumus matematik ataupun rumus matematik tambahan. Tapi idea serupa. Kita akan mula dengan S. Kenapa? Sebab maklumat lebih banyak di situ. Hanya kali ini kita akan gunakan rumus ini So kita masukkan 4.5 sama dengan sudut bagi 360 kali 2 pi 6. So dapat sudut dia. Dapat berapa? Berapa jawapan kamu? Berapa jawapan kamu? Empat 2.97. Okay, 42.97. Dan oleh kerana kita gunakan rumus ini, so ini kita sangat pasti dia dalam unit darjah lah.
So bila kita nak gunakan rumus luas, mesti gunakan matematik punya lah sebab dia dalam unit darjah. Okey, kejar, jangan tekan lagi. So kalau kamu nak elakkan awak buat bunda terlalu banyak kali, bila awak tekan ini, awak jangan tekan 42.97 pagi 360, tak. Apa yang awak buat, awak tekan angsa pagi 360. Maka awak tidak buat round off lah. So awak akan dapat jawapan 13.5. Kalau awak gunakan 42.97, kamu akan dapat 13.499 ataupun awak akan tulis kepada saya 13.50. Okey? Boleh? So kamu tengok. Cikgu pakai dua rumus yang totally berbeza kan? S berbeza, A berbeza. Tapi jawapan serupa aja. Walaupun tengah-tengah kamu kata, cikgu jawapan ini dengan jawapan ini tak sama. Yalah, memang tak sama sebab ini dalam unit radian. Ini dalam unit darjah. Kalau dia sama, lagi kita rasa, ada benda salah. Tapi ini memang betul lah. Jawapan untuk luas seto adalah betul. Boleh ya? So ini yang cikgu ajar hari ini. So latihan untuk hari ini, latihan 1.3.1 ada berapa soalan? Ada 5 soalan ya. Ada 5 soalan. So pastikan awak habiskan dan hantar kepada saya hari Khamis boleh tak? Sebab kalau kamu hantar awal-awal pagi macam hari ini, cikgu sebenarnya bermasalah sikit nak tengok awak punya jawapan. So cikgu susah nak tahu siapa betul, siapa salah. Kalau boleh kamu hantar awal sikit. Hari Khamis. Kalau petang ini siap, petang ini hantar teruslah. Boleh? Latihan 1.3.1. Buat sampai habis ya. Kejap, jangan keluar lagi. Hasil untuk siapa yang belum ambil kehadiran ya. Kalau ada lah.